Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napas kita napas. Puasa ni bagi saya yang tak kuat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار على جميع أمثال وأفضال. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم امين. Yang saya muliakan sahabat saya, Fadil Ustaz Hamidi. Saya muliakan juga penasihatnya Tuan Haji Fairuz. Saya nampak tadi sahabat saya Tuan Haji Alijan. Yang saya muliakan ibu-ibu, lagi saya hormati adik-adik, bakal-bakal kufas. Pertama dan selamanya kita merapatkan setinggi-tinggi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lupa juga Ustaz-Ustaz Umar, pasal Ustaz sebelah kanan nampak. Ustaz tak comel. Jadi pertama dan selamanya kita merapatkan setinggi-tinggi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini 13 Ramadan. Betul ya? 1440 Hijri. Rasulullah Sallallahu Muhammad. Rasanya macam hari itu kita jumpa bulan Ramadan kan? Macam nasi baru bila kita berdoa Allahumma balighni Ramadan. Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan, tiba-tiba dah 13 Ramadan. Sebab tu segala jadi ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat kita berada dalam bulan Ramadan ini bukan atas pilihan kita. Jadi kita hidup atau kita berada dalam bulan Ramadan ini bukan atas pilihan kita, bukan kita yang memilih, tetapi Allah telah pilih kita. Kita berada dalam bulan Ramadan ini atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita untuk berada dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Bulan yang dijanjikan dengan bermacam-macam bonus, kemewahan yang tak pernah terjangkau oleh akal fikiran kita. Sebab itu, kalau kita kira bonus dunia dan bonus yang ditawarkan Allah Ta'ala tu sangat beza jauh ni. Tapi manusia itu suka kepada bonus yang ditawarkan oleh kerajaan manusia. Kan? Orang yang kerja sebagai kitangan kerajaan, dia tak tahu tu bila Perdana Menteri nak umum bonus raya kan? Kan? Baru satu Ramadan dia dah cerita pasal bonus raya. Tadi diumumkan RM500. Suka saja. Kemudian orang yang kerja sebagai kaki tangan kerajaan negeri Selangor lagi lebih suka. Diumumkan minima RM1,000 contoh. Suka tu sebab apa jadi? Sebab kita rasa seronok tu kerana dengan bonus yang diberi boleh kita beli macam-macam. Contohlah kita kata kita beli telefon baru, handphone baru. Berapa lama kita boleh seronok dengan handphone baru tu? Soalan dia. Paling lama pun
Contoh kalau kita beli iPhone 11 tadi, sekejap dia seronok ni, nanti keluar iPhone 13 dah tak seronok kat 11. Ya. Jadi seronok bonus dunia itu sementara. Lalu Allah menawarkan kepada kita satu bonus yang bersifatnya kekal. Keseronokannya itu bersifat daiman abadah, selalu dan kekal abadi. Antara bonusnya yang Allah Ta'ala tawar kepada kita ialah digunakan kepada kita satu malam yang namanya Al-Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Kan ada apa nama lagu Bulan Raihan kan? Sedap lagu. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam. Sedap lagu tu. Pernah dengar adik-adik? Memang tak pernah dengar, pasal itu pun saya sekolah menengah lagu tu. Cikgu saya pun dah pencet, dia tanya tadi pada Adik Beru. Teacher Uyun pun dah pencet kan? Om ala sinawan. Baik. Jadi keseronokan yang sementara itu orang tak nak. Hamba Allah tak suka nak rebut. Walhasilnya keseronokan itu yang kita cari kekal abadi. Mana masuk syurga itu selama-lamanya. Kita ni jauh daripada sikap dan sifat sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika mana Nabi SAW ini mukadimah baru ni, pasal kan ada sarapannya dia. Allah SWT Muhammad, sahabat Nabi SAW, ketika mana Nabi SAW bercerita tentang Bani Israel. Mereka ni Bani Israel, ada 4 orang daripada kalangan Bani Israel yang beribadah selama tempoh 80 tahun. Tidak pernah sekali pun melakukan dosa dan maksiat. Tak pernah. 80 tahun sejak lahir sampai umur 80 tak pernah buat dosa. Kita nak 8 saat nak jaga tangan buat dosa pun payah. Tapi ini Nabi cerita. Lalu mereka diangkat dan dinobatkan sebagai abid, sebagai ahli ibadah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum masa kagum takjub dia, ya Rasulullah. Hebat sungguh mereka ni. 80 tahun buat ibadah, tak pernah melakukan sebarang dosa. Senang. Kita 8 hari nak jaga diri dia dosa payah. Betul dia? Tapi ini 80 tahun, sekali pun tak pernah culas, tak pernah cuai daripada melakukan sebarang asi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami nak dapat martabat sahabat ini, sedangkan kami ini umur umat Nabi dah pendek. Kan Nabi kata umru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 dan 70 lebih, tu kira bonus lah. Tapi kelazimannya Nabi kata 60 70. Jadi para sahabat pun jadi risau dia. Jadi bila sahabat tanya gitu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW Muhammad turunlah ayat tadi, asbabun nuzul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Jadi 1000 satu malam baik 1000 bulan. Jadi menyamai 83 tahun. Bulan Ramadan ni kita hidupkan satu malam tu 83 tahun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Taala bunyi. Aku gembira para sahabat mendengar khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bonus yang sepatutnya kita harapkan kita nak kena rebut, kerana ia bersifat kekal abadi. Kita pun sedang berada pada fasa yang kedua, yang Nabi kata awalur rahmah wa awsatul maghfirah wa akhirul idkhul minan niran. Fasa pertama kita dah selesai, iaitu 10 yang pertama itu 10 rahmat. Allah Ta'ala turun rahmat. Sebab tu rahmat, di antara tanda rahmat itu kita lihat surau masjid kita penuh kan. Orang yang tak biasa kita jumpa pun kita jumpa. Kita tak payah pelik dan tak payah pelik dia. Duduk mana sebelum tak nak nampak. Tak payah pelik, pasal hari itu memang Allah Ta'ala turun rahmat. Semua orang hati dijentik menjadi lembut.
untuk dekat, taqarrub ila Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meraihkan dengan penuh kerahmatan, kerana Allah sendiri dengan rahmat kasih sayangnya, mana-mana hamba-Nya yang tak pernah pun tersentuh, tak pernah terlihat, tak pernah terfikir untuk dekat dengan rahmat Allah Ta'ala, pada ketika 10 pertama itu ramai fenomen lepas. Tadi saya tazkirah di dalam salah, kami mesyuarat tak benarkan muslimat datang tarawih, muslimat semayang rumah. Sebab tu Ustaz tengok tak ada muslimat, tapi malangnya Ustaz dia kata muslimat tak datang, bila pasal kedua ni muslimin pun tak datang. Sebab muslimat jadi kosong, malah muslimat. Biasa memang muslimat yang rajin datang, memenuhi ruang-ruang penama masjid surau ni. Muslimin tu datang sebab termotivasi kalian muslimat. Itu penting muslimat. Kemudian pada fasa yang pertengahan, wa'usatu maghfirah. Pada ketika inilah kita kena betul-betul, orang kata tembak padu-padu doa. Nabi kata doa yang tidak tertolak pada bulan Ramadan seketika mana selepas sahur sampai berbuka puasa. Doa yang kita kena minta adik, doa untuk ibu ayah kita, guru-guru kita, tangga kita. Minta kepada Allah sambil mengalir air mata. Allah, kalaulah ya Allah saat ini nama ibu kami, ayah kami, datuk kami, nenda kami, guru kami, ya Allah telah pun terpahat sebagai bakal ahli neraka, Allah padamlah ya Allah. Ketika inilah kita minta. Allah berkabar kepada kita, Allahus Samad, Allah tempat tumpuan sekalian hajat. Jadi hajat-hajat kita itu kena balik kepada Allah. Allah suka dengar. Sebab tu pada rentetan ayat Ramadan, Allah Ta'ala kata, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kata Allah, apabila ada orang bertanya kepada kamu tentang aku, orang yang bertanya itu kita lah. Hamba Allah, umat Nabi SAW tanya tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, Allah suruh Nabi kata, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Beritahulah kepada umat-umat kamu, wahai Muhammad, anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku ni sangat dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan kita. Uji budak wa tad'i idza da'an. Allah Ta'ala kata, aku ni suka nak perkenankan apa yang kalian minta. Jadi rugilah kalau kita tak minta. Mintalah. Terutamanya untuk keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai mukadimah pada pertemuan kali ini. Ibu-ibu, sebenarnya saya tak dimaklumkan kita nak baca kitab Hafizul Maktum hari ni. Saya ingatkan Ramadan, bersih Ramadan lah. Jadi memang saya tak bersedia dengan apa nama bahan-bahan fikih berkaitan dengan Hafizul Maktum kitab tu. Dan memang menjadi disiplin saya sebagaimana dipesan oleh guru kita, jangan mengajar benda yang kamu tidak mengajinya ataupun mengulang kajinya terlebih dahulu. Jadi saya dah mengaji bab lain dah sediakan untuk bab lain, insya-Allah. Hari ini saya nak mengajar hadirin dan hadirat dan adik khususnya, sama-sama kita berkongsi maklumat berkenaan dengan satu hadis kursi Nabi SAW bercerita tentang ujian dengan musibah. Allah uji kita dengan musibah. Kita pun kebetulan dalam keadaan bermusibah. Jadi COVID-19 sebagai contoh juga sebagai musibah. Cuma bagaimana pandangan kita terhadap musibah-musibah yang Allah turunkan kepada kita. Kerana kadang-kadang cara fikir kita itu dengan musibah terlalu negatif. Walhasilnya musibah tu terkadang hikmah yang besar. Saya suka menceritalah sebagai orang kata preview tajuk ni. Saya nak bawa satu kisah terlebih dahulu. Pagi ni bulan-bulan puasa ni masih faham je lah kan, orang tak kena kopi, dia jadi mengantuk nanti. Saya selalu pesan kalau makcik ingat, kalau nak tidur tak apa adik-adik, tapi kena siapa ingat? Kena gila-gila. Mula makcik tidur, lepas tu adik tidur, lepas tu makcik bangun pula, adik balik tidur. Supaya bila saya mengajar tak adalah mengajar seorang-seorang. Dia gila-gila. Saya cakap begitulah. Kat mana-mana pun saya selalu ingat yang itu. Kata tidur tu tak ada masalah. Abu Laith As-Samarkandi, pengarang kitab Tambih Al-Ghafilin, kata walaupun duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan tidur, kita dapat 10 rahmat. 10 rahmat.
Tapi janganlah tidur je, niat datang nak tidur Om saya senang cerita gini lah sebagai preview tentang musibah ini. Kadang-kadang kita memang tak tahu hikmah ni besar dan kita tak nampak selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi petunjuk kepada kita. Sebagai contoh, ada satu negeri tu adik-adik, ada satu negeri namanya saya pun tak ingat apa negeri ni. Cerita ni reka je sebenarnya tapi nak bagi faham pada maksud musibah tu, hikmah. Satu negeri ni ada seorang sultan, ada seorang raja, dia ada seorang bendahara. Bendahara ni bagus ni bendahara ni, mulut dia tak ada kata lain. Kalau aku juga berlaku, dia akan kata ada hikmahnya tu. Ada hikmahnya tu. Kita kalau dapat isteri macam tu, seronok bila kita buat isteri tak ada hikmah tu. Kalau kita dapat suami gitu, seronok makcik makcik cerita kat suami gini, ada hikmahnya tu. Seronok kita dengar. Ini raja tu begitulah, dia ada bendahara. Bendahara ni selalu kata ada hikmahnya tuanku. Bendahara ni memang kawan baik pada tuanku. Tuanku sultan ini dia ada satu hobi dia suka berburu. Dia pergi berburu macam-macam hutan dia dah masuk dah. Yang hutan kampung Kuantan, hutan kampung ni, orang hutan Bukit Belimbing. Ini kata dia rekaan lah masih yang percaya pula. Tapi nak ambil cerita dia tu. Jadi oleh kerana hobi dia suka berburu, dia pun berburu lah bersama rakan burunya itu. Namanya bendahara. Dia berburu dengan bendahara ni, dia pergi ke hutan belah perak, bawa senjata semua. Lalu dalam berburu tu nampak ada seekor rusa sedang lalu melintas. Maka kata bendahara, tuanku rusa. Kan, tuanku pun tembak rusa tu. Tembak, tak kena. Ada hikmahnya tuanku, kata bendahara. Ada hikmahnya tuanku. Ada hikmah Lepas tu nampak pula ayam hutan, tembak pun tak kena. Ada hikmahnya tuanku. Kali ketiga tembak tak kena, ada hikmah tuanku. Tuanku kata kau ni asyik ada hikmah tadi. Jom balik lah, kata tuanku. Balik. Hari pertama balik, ada hikmahnya tuanku. Balik kau ada hikmah tu. Ada hikmah kata. Jadi cerita ni banyak episod dia tau. Saya ringkaskan pasal bulan puasa ni lebih panjang Makcik banyak. Jadi saya ringkas cerita. Satu hari tuanku ajak bendahara berburu pula di hutan Pahang. Hutan Pahang tu, masuk hutan Pahang tu, dalam masuk hutan, tiba-tiba nampak seekor napur. Tahu napur? Napur tak tahu? Kancil tahu? Adik-beradik kancil lah dia buat. Betul je Jadi bila tuanku ni tembak napur tu kena. Tembak kena. Bila kena tembak, kena sembelih cepat-cepat. Tidak, kalau mati jadi bangkai lah dia. Tengah-tengah kalut-kalut tu napur tu pun macam kata kena tembak tu jadi macam sengsara sangat. Ibu tuanku ni nak sembelih ni, keluar kepala nak sembelih. Rupa-rupanya tuanku terpotong ibu jari di sini. Allah Akbar. Sakitnya, putus. Nak pergi hospital 90 jauh pula masa tu. Hutan. Putus jari dia. Jadi bila tengah sakit putus jari tu, bendahara kata pada tuanku, ada hikmahnya tuanku. Marah tuanku. Tuanku tengah sakit ni, jari pun hilang. Dengar pula bendahara kata ada hikmah tuanku. Marah semua dia. Mau balik, kata sultan, balik lagi tu. Bila balik sampai istana, tuanku pun kata kepada Laksmana, penjarakan bendahara ni bawah tanah. Bendahara pada kawan baik tu. Bila kata tuanku begitu pada bendahara kata ada hikmah tuanku. Tengok kena penjara pun ada hikmah. Betul bendahara. Tinggi betul dia punya darjat martabat keimanan, kesabaran dia tu. Jadi dipenjaralah bendahara di bawah tanah. Maka tuanku pun dihantar ke KPJ Rawang untuk rawat luka tangannya. Sampailah buat proses recovery dan semua. Eloklah luka tangan tuanku, cuma jari tak ada. Kalau dia buat tampak tak ada jari. Jari tak ada lah. Orang Muslim Islam Muhammad. Jadi oleh kerana tuanku ni memang hobi dia sangat-sangat gemar berburu, dia pun berburu juga. Lepas baik sembuh tangan tu. Kalau tak berburu dia akan kena demam kuning. Jadi biasa orang tu jadi tabi'i, dia tak buat demam kuning ke. Maka dia pun berburu.
Bila dia pergi berburu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang-seorang kali ni. Kali ni dia guna Waze. Dia Waze, dia panggil Grab. Grab car pergi naik. Dan tak tahu rupanya dia dah berburu sampai ke hutan Brazil. Masya Allah, jauh betul dia pergi. Cerita ni dahsyat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak sampai kepada climate cerita. Bila sampai ke hutan Brazil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba sedang dia asyik nak berburu tu, dia telah dikepung oleh orang asli Cannibal Holocaust. Dia dikepung tu, Cannibal Holocaust ni makan orang tau. Pernah tengok kan cerita kan, kat Astro kan. Oh, senang dahsyat. Dia ditangkap dan diikat. Katanya apa nama Tok Ketua kepada orang asli tu, malam ni kita buat sate, buat korban lah. Maka kata isteri Tok Ketua, sebaik isteri Tok Ketua ni dia rajin ikut kuliah muslimat berdoa. Dia pun kata kepada apa nama Tok Batin orang asli tu. Dia kata, bang, tak boleh dulu bang, kita nak sembelih dia, kena panggil dulu Tok Mufti, tengok sah tak sah buat korban. Tu Tok muslimat. Dia pergi kuliah doa. Jadi panggil seorang mufti, tengok, cek tu nak buat korban ni, kena tengok, nak bagi korban ni kena binatang kena baik kan, betul? Begitu juga dia pun buat gitu juga. Cek, kata Tok Mufti tak boleh ni, cacat ni, jari tak ada. Tak boleh buat korban. Jadi dilepaskanlah apa nama Sultan ni, apa lagi dia pun ping lah, Grab car semua baliklah ke istana. Lega dia kata, selamat aku tidak mati dia kata. Dia pun terus pergi ke penjara, dia cerita apa yang berlaku pada dia tadi, pada bendahara. Bendahara kata ada hikmah ni tuan. Ini pun ada hikmah ni juga, kata bendahara. Kata tuanku, dia seandainya kalau tuanku tidak penjarakan saya, sudah pastilah saya akan ikut temankan tuanku berburu. Ketika itu tuanku selamat, atau tuanku cacat, saya ni sempurna, habislah saya kena korban. Itulah dia kata, musibah kan, hikmah ni baru nampak. Allah Ta'ala dia tak tunjuk direct kepada kita musibah-musibah yang berlaku ini, tetapi Allah akan tunjuk kepada kita pada masa ketika yang diperlukan. Begitulah yang berlaku dalam dunia hari ini. Sebab itu Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَاكُمْ لِكُلَّ شَيْءٍ سَبَبًا. Kepada kamu semua, yang dijadikan sesuatu kepada kamu semua itu mesti bersebab. Mesti bersebab. Sebab itu kita mula-mula jangan pandang musibah itu dengan pandangan negatif. Mesti kita menerap kepada hati kita, pemikiran kita, bahawa segala musibah itu mesti ada sesuatu yang positif yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Si muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah dalam hadis ini an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah Ta'ala ma li 'abdil mu'min inni jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya summa tahsabahu ila al-jannah. Yang bermaksud diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan di sisiku bagi hamba-Ku yang beriman apabila aku mematikan orang yang dikasihinya di dunia kemudian dia mengharapkan keredaan kecuali memperoleh syurga. Muslim-muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengingatkan kita kepada satu persoalan lain antara soalan-soalan ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap kita di dunia ini. Ia adalah ujian yang berbagai musibah. Maka kata pengarang kitab ini, Dr. Syaraf Qudah, kami akan ringkaskan perbincangan berkenaan seperti berikut. Yang pertama, pengajaran daripada hadis kudusi ini, yang pertama kena ingat musibah itu adalah antara sunnatullah. Musibah ini adalah antara sunnatullah, yang ini ketentuan Allah kepada makhluk ciptaannya. Semua daripada kita akan diuji. Tidak ada seorang yang beriman pun tidak akan diuji, mesti akan diuji. Cuma cara ujian itu yang berbeza-beza. Tak sama. Ada orang diuji dengan gaut, ada orang diuji dengan kencing manis, ada orang diuji dengan sehat walafiat, tetapi orang Sallallahu Muhammad kurang pula dari sudut harta. Ada orang diuji dengan kekayaan harta, tetapi kurang pula anak tak ada. Ini semua ujian-ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Allah Ta'ala uji ada orang dia boleh hafaz Quran, lancar bacaannya, tetapi dia takut pula nak ke depan jadi imam. Ada. Ada orang dia tak diuji,
apa nama, ada orang tak berapa banyak baca Quran, menghafaz Quran, tetapi dia berani pula ke depan. Jadi masing-masing ada ujiannya. Sebab tu Allah Ta'ala kata setiap orang manusia semestinya akan ditimpa sebagai daripada ini. Sebagaimana Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini semua orang akan diuji. Di antara kata Allah, kita akan diuji dengan sedikit ketakutan. Takut sekali dengan pandemik Covid sebagai contoh. Semua orang takut. Takut dengan pandemik Covid, takut dengan kena vaksin. Macam-macam takut. Takut dengan virus, tetapi takut pula dengan ubat nak membasmi virus. Dulu takut. Sebab macam-macam kita duk baca, macam-macam duk kita dengar. Takut itulah namanya sebagai daripada ujian. Kan? Kemudian diuji pula kata Allah dengan kelaparan. Diuji pula dengan kelaparan. Orang yang kurang makan. Saya baru di satu tempat namanya Hotel Emirates. Ada seorang kapten tu, seorang orang senang mamaknya. Dia sangat memberi kita pengajaran pada kita. Orang senang mamak. Dia kapten kapal terbang. Sejak menjangka usia hampir 50. Lama dah jadi kapten kapal terbang. Dia pun tak sangka dengan ujian pandemik Covid ini sehingga dia tak ada kerja. Bukan itu saja, sehingga kan kekayaan dia yang dibina, harta-hartanya, semua satu-satu orang tarik. Cuma dia kata, saya sangat ada rumah ni. Kalau rumah ni pun bank tarik elok, dia tak ada apa dah tarik. Allah senang. Kita dengar pun sebab ni. Kalau kita rasa kita diuji dengan Allah lebih dahsyat dan berat lagi, rupanya ada orang lebih diuji Allah Ta'ala dengan ujian kedahsyatan. Bayangkan masa anak belajar, semua belajar di IPT, belajar di luar negeri. Sebelum ini kalau telefon minta apa, duit tak ada, kita boleh bagi biasa je. Tapi sekarang ni pening kepala. Dengan sedikit kekurangan hati, senang. Itu ujian Allah Ta'ala akan bagi. Itu bahagian dia. Bahagian dia. Cuma kita boleh kata gitulah, Allah jangan bimbang lah Tuhan. Allah akan janji inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Itulah kita kena iman pada ayat ini. Sebagai hamba Allah Ta'ala, inna ma'al usri yusra. Jadi orang yang menghafaz Quran lebih kuat kena bergantung kepada Quran. Orang yang belajar ilmu Quran sepatut selayaknya dia mesti berpegang teguh kepada Quran yang dia pelajari. Kena yakinlah Allah tidak menzalimi hamba. Dan Allah pilih itu satu-satu yang menerima hamba-hamba yang menerima ujian itu sesuai dengan keimanannya. Sebab itulah kita kena rajin berdoa. Saya ingat kata Sayyidina Habib Najmuddin Al-Khairi ketika menyampaikan tausiah kepada kami. Kata Sayyidina Habib Najmuddin Al-Khairi, jangan pernah tinggal doa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau nak uji kami, janganlah uji dengan apa yang kami tak mahu tanggung. Dan janganlah angkat sebagai dosa kepada kami, kepada dosa yang kami tak sengaja, kami tak tahu, kami terlupa. Jadi lupa ni biasa. Kemarin hari Jumaat, saya semayang tazkirah satu tempat tu. Sebab saya semayang isyak 2 kali. Pasal imam bulan puasa ni imam terlupa. Imam pada rakaat ketiga tu Assalamualaikum warahmatullahi. Saya duduk di belakang sana sekali, jauh kan. Lepas tu semua orang kata, pasal cepat sangat semayang isyak hari ni. Memang baru 3 saya kata. Kita tambah satu lagi, semayang sekali lagi. Imam pun tahu dari belakang, kenapa bila tak ingatkan? Saya pun yakin tak dapat 4 rakaat. Tahu imam bila yakin 4 rakaat. Tanya pengurusi surau, yakin juga 4 rakaat dia. Dia tanya jemaah sini, saya tak yakin saya baru 3. Kenapa tak tegur? Takut. Takut pasal kalau imam kena marah tak tegur. Pasal memang ada begitu kan. Orang tak semayang, kita pernah tegur orang semayang tak cukup tahu. Khusus semayang zuhur asar senyap kan. Dia masuk, kita tegur dia. Bila dia bersalam, kita tegur dia suruh naik 1 rakaat, kurang 1 rakaat. Marah dia. Saya kalau pun kurang 1 rakaat, saya semayang juga ustaz. Tu kat luar ramai lagi tak semayang, patut ustaz tegur. Gila gitu pula dia. Payah juga ada jenis gitu. Marah. Jadi yang mana benda lupa dia, kita minta pada Allah bukan dosa. Inna Allah wa ta'ala ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrimu alaihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata tidak diangkat sebagai dosa kepada apa dia? Al-khata' orang yang tersilap.
orang yang terlupa, orang yang tertidur, orang yang dipaksa, tidak diangkat sebagai dosa. Sebab tu bila lupa ni kita jangan marah. Macam-macam ya, bila abang kita balik, kita pesan suruh beli susu 2 tin, dia tak beli. Allah lupa lah. Jangan marah baby je. Pasal benda tu Nabi sendiri kata Allah tak marah. Tiba-tiba kita pula nak marah, lebih Tuhan lagi. Kan? Itu kadang-kadang suami kuning kepala, benda yang aku tak salah pun kena marah. Tapi tak pula kita kata tazkirah Baik, kita bercerita. Jadi musibah itu Allah Ta'ala kata diberi kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa kita jadi tak tenang dan tenteram. Dan Allah uji kita dengan buah-buahan. Bagi orang-orang yang berkebun-kebun yang menanam buah contoh, diuji dengan banyak buahnya hasil, alhamdulillah, buahnya menjadi belaka, tapi tak laku pula. Juga diuji kan. Ada orang diuji dengan buah-buahannya tak menjadi pun diuji juga kan. Jadi semua ada ujian. Semua bidang-bidang ni Allah Ta'ala katakan ada ujian. Itu yang pertama. Yang pertama kata Allah, musibah itu sunnatullah. Waktu kita jangan ringan sangat, pasal semua orang kena. Kadang orang tak suka cerita apabila timpa musibah. Waktu kita bila timpa musibah, jangan mengadu dekat orang. Mengadu dekat Facebook Mak Zumbert. Tulis panjang-panjang kat Mak Zumbert tu. Mengadulah kita kepada Allah. Allah yang menurunkan musibah kepada kita, kita adu kepada Allah Ta'ala. Terutama di tikar sejadah kita sambil-sambil khususnya dalam Ramadan ini kita bermuhasabah. Itu pertama. Kemudian di antara pengajaran yang kedua berkaitan dengan hadis kursi ini, katanya Dr. Syaraf Hudak, yang kedua, musibah tidaklah semestinya suatu pembalasan dan penghinaan. Musibah ni tak boleh kita kata dia sebagai satu pembalasan dan penghinaan. Maksud kita tak boleh kata bila jiran kita kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala contoh saja ni ditimpa musibah, contoh jiran kita rumah ni masuk pencuri, kita tak boleh kata itulah tak bayar zakat tu. Cepat je. Ada kawan-kawan kita kan jalan contoh pergi ke Kuala Selangor ke nak pergi pasar raya MU contoh, jalan kat kaki lima dia gagut orang, itulah tak bayar zakat kan, ada gagut zakat emas contoh. Tak boleh kata begitu. Islam tak benar kita kata begitu. Kerana musibah itu bukan semestinya suatu pembalasan dan penghinaan. Tak boleh kata begitu. Orang tak boleh kata, tetapi kalau kita sendiri yang ditimpa musibah nak kata tak apa sebagai muhasabah. Apa dah dosa aku buat hari ni, ya Allah, harilah pagi-pagi tadi cium pula teleterik, apa dosa aku. Itu tak apa. Itu tak apa kan. Kerana kata begitu pun satu dosa. Satu dosa. Saya dengar satu kisah salaf soleh. Salaf soleh ni dia buat tak buat dosa pun. Dia balik daripada musafir dakwahnya. Bila sampai di kampung macam ni, masya-Allah, seronok tempat dia kampung macam ni. Didapati rumah jiran tetangga dia semua terbakar. Rumah dia yang selamat. Dia tercakap. Biasa bila rumah kita selamat kita kata alhamdulillah selamat rumah kita. Dia pun cakap alhamdulillah selamat rumah kita kena. Cakap alhamdulillah pun semayang taubat hingga akhir hayat dia. Oh, senang Muhammad. Kenapa? Kerana katanya seolah-olah aku meredai pula jiran tetangga aku ditimpa musibah. Bukan tak macam tu. Alhamdulillah saya tak kena vaksin contohlah. Alhamdulillah saya tak kena dengue contoh. Dia semua kena. Cakap alhamdulillah sebab tu tak dosa pun cakap alhamdulillah tu. Bukanlah satu dosa. Tetapi baginya yang bersifat dengan takwa Allah, seolah-olah dia meredai pula dia kata tetangganya ditimpa musibah. Jadi itulah hadis kursi nak bagi tahu pada kita pengajarannya, musibah tidaklah semestinya suatu pembalasan dan penghinaan. Sebab tu Allah ingatkan kita dalam surah Al-Qalam, surah Al-Fajr pada ayat 16-17. Allah Ta'ala kata, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Allah Ta'ala kata kalla, yang bermaksud kata Allah, adapun sebaliknya apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya. Allah Ta'ala uji kan, dulu kaya, dulu senang pangkat. Sebab tu kita kena ingat dalam dunia ini tidak ada yang milik kita kan. Laisa milkuna, tak ada milik kita. Aina milkuna, laisa milkuna. Arwah Ustaz Asri dia buat lagu. Lagu tu saya difahamkan. Saya ni duduk di Country Home. Country Home ni tempat Abuya. Abuya tak Abuya kenal Abuya Asy'ari lah, Abuya Asy'ari. Oh yang bagus. Dia kata lirik tu dicipta oleh Abuya. Lirik tu kita baca baik-baik, dia bagus, sangat penuh dengan apa nama kerohaniannya.
Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Semua Allah punya. Daripada rambut sampai ujung kaki semua Allah punya. Sebab tu ada kaki kita sampai masa kena potong, masa manis, mata tak nampak, rambut gigi apa tak lagi luruh. Buka puasa makan jagung, rubuh gigi. Contoh pasal bukan kita punya. Sebab itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata, ada pun sembahyang Tuhan kamu menguji kamu membatasi rezekinya. Maka dia berkata, siapa kata hamba ni? Allah kata Tuhanku telah menghinakanku. Bukan, kata Allah, kala tidak. Aku tidak menghinakan kamu, tapi lebih kepada sayang kepada kamu. Sebab tu musibah ni sebenarnya kasih sayang. Kasih sayang. Saya jaga itu hari ni, pernah berdialisis, ada 5 center dialisis bukan semua. Orang dialisis ni dia buat sakit buah pinggang. Ada seorang cikgu pencen, dia kena dialisis Muhammad SAW. Dia kata apa? Ustaz cakap betul. Kan saya kata ini ulama yang tulis, saya nampalkan saja. Saya tak kata betul lah. Dia kata aku Ustaz sampaikan tadi betul. Saya sendiri, dia kata Muhammad, kalau Allah tak uji dengan sakit buah pinggang yang kronik ni, kena buat dialisis, sampai sekarang saya tak hafaz Quran. Oleh kerana Allah uji dia dengan sakit buah pinggang, buat dialisis seminggu 3 kali. Jadi dua jadual, Isnin, Rabu, Jumaat, Selasa, Khamis, Sabtu. Itu jadual dia. Memang siapa saya pernah bertugas di Center Dialisis di Kini Foundation. Tugas saya adalah memberi pengajaran mengajar fardu ain, cara nak berwuduk, bagaimana cara nak solat jamak suri, pasien yang buat apa dialisis. Jadi saya mengaji. Saya nak tertarik pengajaran tu. Haji tu kata tentang perkataan musibah. Ustaz, kalau Allah tak uji saya dengan sakit buah pinggang, sampai sekarang saya tak hafaz Quran. Kerana Allah uji saya sakit buah pinggang, saya mula baca Quran. Tak ada waktu boring. Makanya sekejap lama bagi terkursi tu saya baca Quran. Dan sekali saya dah mula menghafaz Quran. Sekarang saya dah mula tasmid dengan seorang guru Quran saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia kata betul lah kasih sayang Allah Ta'ala datang dalam bentuk musibah. Kalau tidak kita tak puasaan. Kita rasa kita betul dia tak ada musibah, kita tak nak kita orang sesama amat. Barangkali kita tak ingat kepada Allah Ta'ala, tak ingat untuk membaikkan semula ukhuwah silaturahmi, kita nafsi, tapi bila tiba musibah kita kembali semula keluarga bersatu dan sumpama ni. Jadi Allah kata tidak, kalah bukan demikian rupa. Kita jangan kata cepat Allah Ta'ala dah hinakan, tidak, tapi itu lebih kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kadang bila kita kaya, Muhammad Muhammad, ada orang harta, Allah kurang sikit harta. Pasal apa? Bila kita berharta, kita lupa pada Allah Ta'ala. Buat benda merapu, contoh, bila kurang baru kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita sihat, kita tak ingat Allah, maka Allah datangkan sakit. Bila sakit barulah mengadu Allah sakit, ingat pada Allah. Itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka katanya sesungguhnya ia adalah satu ujian yang mengandungi 1000 rahsia. Sebagaimana kita cerita pada mukadimah tadi, berkenaan dengan cerita raja dan bendahara tadi. Musibah ni banyak rahsia tidak tahu. Sampai satu ketika Allah Ta'ala beritahu, oh ini rupanya, ini hikmahnya. Contoh Imam cerita kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal satu hari dia pergi musafir, dia bermusafir satu daerah lain. Dalam keadaan musafir yang penat tu, dia singgah satu masjid, masuk masjid, solat sunat 2 rakaat. Lepas tu dia nak rebahkan badan dia, nak rehat. Nak rebah badan, siap marah dia. Siap kan garang. Siap dia tak boleh tidur sih. Siap tak boleh tidur. Tak apalah Imam Ahmad. Imam Ahmad kan nampak orangnya. Kalau kita bertekak dah siap, aku dah siap. Betul lah kan. Lepas tu Imam Ahmad keluar pergi ke apa nama, Anjung masjid tu. Nak rebahkan badan, ditarik siap dia. Sini pun tak boleh tidur. Aku garang tu siap masjid kita gitu. Rupanya bukan zaman sekarang, zaman dulu pun siap dah garang. Maka kata Imam Ahmad tak boleh rebah. Lalu nak bersandar kat tiang mana, sini pun tak boleh. Di hadapan masjid tu kebetulan adalah satu rumah hamba Allah, kerja buat roti. Maka orang ni tengok, siap dia panggil, marilah tuan berehatlah kat rumah hamba. Tidurlah, bagilah, tak masalah. Imam Ahmad duduk, dia jemput. Maka Imam Ahmad tengok je. Orang yang buat roti dia kata pada Imam Ahmad, tuan duduklah, saya nak siapkan tempat roti ni.
Dia beli roti tu mulut sama kambing. Imam Ahmad tanya apa yang dibaca tu. Takutlah dah baca-baca jambi-jambi bagi sedap roti ke. Roti jadi lembut ke. Katanya tak, aku ni beramal dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Dah lama ke kata Imam Ahmad lah muda. Apa kelebihan beramal dengan istighfar ni? Katanya beramal dengan istighfar ini, dia kata, wahai Tuhan, semua permintaan saya Allah berkenan, dengan satu lagi belum. Apa permintaan kamu yang belum tu? Kata Imam Ahmad kepada penebar roti ni, kata, saya ni minta kepada Allah nak jumpa sangat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya nak sangat jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, menangis Imam Ahmad bin Hanbal. Bila dia kata gitu jawapannya, menangis Imam Ahmad ni. Menangis. Sampai basah janggut-janggut Imam Ahmad. Dia kata, kau lah punca yang aku tak boleh tidur di masjid hari itu. Kau lah tak boleh, punca yang aku tak boleh berehat ke anjung di masjid tadi. Kau lah punca. Kenapa pula dia kata? Kerana aku lah Imam Ahmad bin Hanbal. Sesungguhnya doa kamu Allah perkenankan. Menangis dulu Rasulullah. Allah SWT. Itulah hikmah tadi. Bila diuji, kita istighfar. Rupanya beramal istighfar ni, Allah Akbar, hebatnya. Jadi amal istighfar. Doa dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam pun amal dengan istighfar. Jadi dia kata, sesungguhnya ujian itu mengandungi 1000 rahsia. Antara rahsia yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan menjadi saksi dan bukti. Allah sengaja jadikan musibah ni untuk jadi saksi dan bukti di hadapan Allah. Yang mana Allah telah memberikan kepada kita peringatan, nazira wa basyiran wa nadhir wa nadhira. Didatangkan kepada kita Rasul, didatangkan kepada kita kalamullah, Quranul Karim. Maka tidak ada lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita diazab oleh auzubillah, bila kita diberi kenikmatan, kita bersyukur kerana Allah Taala pun telah mensaksikan apa yang diperintah oleh Allah telah kita telah dilaksanakan. Cuma ada yang ingkar, yang asik, maka mereka akan diazab Allah Taala. Inilah yang berlaku pada musyrikin ketika mana berhadapan dengan Allah Taala pada hari kiamat. Allah rakamkan dalam surah Al-An'am ayat 23. Apa musyrikin kata di hadapan Allah? Qalu wallahi rabbina wa ma kunna musyrikin, katanya. Mereka berkata, demi Allah Tuhan kami, tidaklah kami mensekutukan Allah. Dia kata begitu. Walhasilnya dialah orang nombor satu mensekutukan Allah Taala. Bila datang Nabi, datang yang Rasul, mereka lah yang menentang. Maka sebab itu katanya musibah ni di antara rahsia-rahsia yang besar adalah ujian Allah. Allah nak uji kita, Allah nak menjadikan sebagai saksi. Sebab tu kan Allah Taala kata dalam suratul Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, ayat surah tu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati hidup itu melainkan tak bukan nak menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalan kita. Allah tak nak uji. Sebab tu ujian-ujian ini adalah musibah-musibah ini Allah nak uji kita. Esok di hadapan Allah Taala dengan siapa paling baik amal-amalnya. Yang kedua, di antara rahsianya, yang kedua ini memang untuk menguji manusia. Allah Taala jadikan musibah nak uji kita, nak test kita. Kita duduk di kelompok yang mana. Kerana pelbagai kesusahan yang menimpa akan dapat mendedahkan hakikat sebenar siapa kita. Siapa kawan kita, siapa adik-adik kita, siapa saudara-saudara kita. Siapa orang yang berdusta, siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa orang yang mukmin, siapa orang yang munafik ketika di musibah. Kita boleh lihat Allah Taala uji kita dengan kesusahan. Masa kita senang kan, kawan-kawan telefon kita, ada mana, jom nak minum. Masa kita senang, suka dengan kita. Kita rajin-rajin, contohlah. Tapi bila Allah uji kita dengan susah, kita telefon kawan kita. Saya pun minta angkat telefon. Kalau angkat pun minta maaf lah, busy lah. Di situlah Allah Taala nak tunjuk, wah inilah dia sahabat karib. Ini bukan sahabat karib. Kita dah boleh mula pangkal. Macam kita nak jahanam tu pangkal gambar. Bila Allah Taala uji kita kan dengan kesusahan. Oh, ini adik-adik yang betul ni sejati, tulen dan sumpamanya kan. Itulah maksud ujian yang Allah Taala timpa dengan apa nama uji kita dengan musuh. Nak uji kita. Dia sebagaimana Allah Taala kata, ujian ini sebenarnya memberi manfaat faedah yang besar pada masyarakat Islam. Khususnya ada orang dalam masyarakat kita yang kata nak memperjuangkan agama, orang yang akan melaung-laungkan syiar agama. Bila datang ujian, tengok macam mana sifat dan sikapnya. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Ketika mana perang Uhud, Allah SWT tunjukkan bagaimana sifat
sikap para sahabat pada Nabi SAW. Awak nak membezakan pada Muhammad SAW, kamu lihat yang mana sahabat kamu yang sejati, yang mana sahabat-sahabat kamu yang tulen, yang mana nanti akan tinggalkan kamu. Ketika berapa awak tunjukkan bagaimana Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dalam Quran. Allah Taala kata dalam surah Sayyidina Muhammad, dalam surah Al-Imran, Allah Taala kata maka liyazarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Tidaklah Allah membiarkan para mukmin berada di atas apa yang kamu berada, sehingga ia membezakan antara yang buruk dan yang baik. Allah dia sayang orang mukmin. Dia takkan biarkan orang mukmin ini bersekali dengan orang yang munafik. Allah tidak akan biarkan orang mukmin ini sekali dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, jahat ni. Allah akan jaga kita. Yang penting kita ikhlas. Lalu tunjukkan sebagai contoh dalam Uhud tadi, bila Nabi kata kepada tentera pemanah, kamu jangan turun apa pun berlaku daripada bukit ini. Kamu jagalah bukit ini elok. Pada fasa pertama peperangan, bagaimana tentera pemanah, strategi Nabi SAW dapat mengatasi tentera yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid ketika itu belum Islam. Tetapi bila kali pertama menang tu, fasa pertama tu dah berjaya, Khalid Al-Walid membawa tentera pimpinannya musyrikin ketika itu berundur, bukan lari, dia berundur. Kan itu strategi perang oleh Khalid Al-Walid. Itu di antaranya dalam sejarah Islam mengatakan pemimpin perang yang paling berkualiti adalah Khalid Al-Walid. Strateginya mengatur perang itu sehingga siri-siri peperangan berjaya. Sehingga pada zaman Umar Al-Khattab terpaksa dipencetkan Khalid Al-Walid. Kerana apa? Sudah timbul desas-desus di sosial media ketika itu. Khalid Al-Walid ni kalau pimpin perang mesti mampu menang. Macam itu. Kebergantungan orang dah jatuh kepada Khalid Al-Walid pula. Jadi Umar ni bukan dia cemburu pada Khalid Al-Walid. Kerana dia nak jaga kebergantungan kita sepatutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dipencengkan awal Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid bila dititah begitu, dia pun tak tulis Facebook. Aku dah banyak berjasa menang itu menang ni pun. Dia tak tulis pasal apa? Pasal dia pun faham bergantungan dia juga, keredaan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslim yang bersilat. Takut tu boleh minum air. Ustaz air. Allah Subhanahu Muhammad. Jadi apa berlaku bila orang atas pemanah ni, dia dah ada sifat tamak, dia tengok ghanimah, abuan atas rampasan perang, maka dia pun turun. Bila dia turun, Khalid Al-Walid pun tengok, patah balik, ambil tempat strategi. Apa berlaku pada Nabi SAW? Nabi ketika perang Uhud itu dapat banyak luka-luka pada badan. Nabi tertusuk wajahnya dengan besi-besi daripada perisai Nabi. Yang paling ketika itu Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi SAW ialah sahabat-sahabat yang sejati. Sayyidina Talha Ubaidillah ketika mana peristiwa itu lumpuh tangan kanannya. Kenapa? Kerana 100 panah melekat tangannya, mempertahankan susuk tubuh Nabi SAW. Sayyidina Abdullah Ubaidah ibnu Al-Jarrah patah gigi depan dia, 2 gigi, wongak gigi dia. Wongak tu pasal apa? Pasal nak cabut perisai besi daripada wajah Nabi SAW. Sayang kepada Nabi, bukan tak boleh guna tangan. Kerana kalau guna tangan yang tak, luka teruk wajah Nabi. Maka sahabat ini tarik pakai mulut dia, tarik. Diceritakan oleh Rahman Rafat Bashar dalam kitab Aidul Sahabat. Tarik gigi. Satu perisai jatuh, satu gugur gigi. Tarik kali kedua, gugur gigi yang kedua. Wongak sahabat Nabi. Sebab tu Nabi kata, Umar kata inilah sahabat yang wongak gigi. Ahli syurga yang wongak gigi ni. Kita pun wongak pasal makan jagung tadi tu. Ketika buka puasa, tarik jagung lama pula, wongak gigi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ayam percik tergigit bulu ayam percik tu, patah gigi kita. Tapi sahabat Nabi kerana berjasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Taala tunjuk kepada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu Allah kata musibah tu Allah nak uji. Dia nak tengok, dia nak kelaskan kepada kita. Mana yang baik yang patut kau ikut, mana yang tak patut kau ikut. Ini kita kena, Allah Taala nak kenal ini. Pada cakap aja, sembang aja lebih, abuh pun tak ada contoh. Ada juga pada ujian Allah Taala tunjuk. Mana ujian tu datang nak menunjukkan, menzahirkan kepada kita siapa kawan, siapa lawan, siapa yang betul-betul berada, siapa yang cakap dia berada, tapi sebaliknya bila dia ujian, orang mesti senang. Awal tunjuk juga orang yang suka memuji kamu ketika kamu senang, ni lawannya tengok kita kamu susah. Dia lah nombor 1 yang paling kuat cerita kamu. Sebab itu kita jangan terpesona dengan ujian makhluk ini. Jangan terpesona sangat adik-adik
Kenapa dia orang yang puji gitulah kata-katanya ulama yang paling kuat esok mencerca kita bila kita ditimpa musibah. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh lagi boleh Cik boleh Cik boleh. Canggih kursi tu meja cantik, alhamdulillah. Selesa sikit Nak tidur tu tak ada peluang lah pasal duduk atas kursi. Yang ketiga, yang seterusnya, di antara 1000 rahsia ujian ini adalah Allah nak menghapus dosa kita. Musibah yang datang ini sebenarnya untuk membersihkan dosa kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala memilih untuk mengazab manusia dengan sebab dosanya di dunia ini, dan dia tidak menangguhkan sampai akhirat. Beruntunglah. Kenapa? Sememangnya tidak syak lagi bahawa azab di dunia ini, sekalipun besar mana, lebih kecil daripada azab akhirat. Walaupun kecil. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia kata kan, tu Abang Sajat. Dia Abang Sajat? Oh, Abang kakak ke Abang? Bangkat. Abang Sajat. Abang Sajat kan dia buat umrah kat Mekah, dia bertawar kat Kaabah dia. Kalau lah Sajat ni buat benda dosa, dah kena pandang petik dah tahu kat Kaabah. Dia tak tahu kan, itu istidras. Pasal Nabi kata apa? Nabi kata kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi kebaikan kepada akhirat pada hamba-Nya, kata Nabi, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hamba-Nya, dipercepatkan balasannya di dunia. Di dunia Allah dah bagi musibah, Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala azab pada dunia. Kata Nabi SAW, dan dia menahan balasan seksa terhadap dosanya di dunia sehingga dia sempurnakan di hari akhirat. Allahu Akbar. Itu kita takut. Istidras, kita rasa kita buat ni benda betul. Allah tak, kalau saya dosa dia kena tak. Jangan takut istidras. Allah tangguh azab kita bawa ke akhirat. Bayangkan seringan-ringan siksaan akhirat, kata Nabi SAW, yang dinakalkan oleh tuan guru kita Syekh Fahmi Zamzam dalam kitabnya 40 hadis penenang bagi hati, penawar bagi hati. Katanya Nabi SAW, di akhirat esok, seringan-ringan orang yang menerima azab siksa neraka ialah diletakkan daripadanya tapak kakinya 2 bara api neraka. Lalu kerana panasnya api itu di bawah tapak kakinya sehingga menggelegak otaknya di kepala. Dia menyangka, kata Nabi SAW, dialah yang menerima azab yang sangat dahsyat. Kata Nabi, padahal dialah yang paling ringan azabnya di akhirat esok. Allahu Akbar. Yang ringan pun kita dengar, subhanallah, ngeri kita. Itu ringan tu, letak daripada api neraka buat di tapak kakinya hingga menggelegak otaknya di kepala. Itu ringan. Berbanding dengan dunia, orang ini Allah Ta'ala nak hapus dosanya. Sebab tu dia kata, kalaulah sememangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi sememangnya tidak syak lagi bahawa azab dunia ini sekalipun besar mana, ia tetap lebih ringan daripada azab akhirat. Sekalipun kecil. Kerana Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Qalam ayat 33, kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Surah Al-Qalam. Demikianlah azab di dunia, dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih besar sekiranya kamu mengetahui. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala datangkan musibah pada kita nak ampun dosa kita. Allah nak ampun dosa kita, dosa senang. Sahabat saya, seorang guru sekolah saya, mengajar di tempat saya, Allah Ta'ala uji dia, anak dia 7 tahun. Tahun ni darjah 1. Pada awal tunggu bersekolahan, tempat masuk sehari dia daftar. Sehari. Kerana anak dia baru sakit kepala sangat. Dia bawa universitas layang. Bila buat semua apa yang marah apa semua, rupanya anak disahkan kena kanser medula, stage 4. Tahap 4. Dia cerita kita ni melinang air mata dia. Sahabat kita ni ustaz atau lelaki. Kita pun lelaki tak. Dia tak boleh tengok lelaki menangis. Kita pun menangis sama Allah SWT. Pasal kita bayang, kita pun ada anak sebaya dia. Anak orang lain, dah anak sulung pula tu. Dia anak sulung dia, yang satu kan. Kita ni boleh cakap macam mana ya? Yalah, berat batang mandang, berat lagi baru yang memikul. Kita boleh cakap lah pasal tak kena kalau kita Alhamdulillah, Mesti Muhammad. Saya kata pada dia, tak apalah kan. Barangkali Allah nak memuliakan kamu seperti itu. Itu dia kata begitulah. Sebagai ayat motivasi kepada dia. Tapi berat. Allah kesian. Bila dia tunjuk video anak dia tengah mengaji, lepas tu menangis. Sebab gitu. Pasal kita merasakan dia macam anak kita juga.
Allah SWT. Ujian tu berat. Allah Ta'ala uji tu berat. Dia kata inilah di antara Allah nak beri ampun pada barangkali dosa-dosa kita yang kita tak tahu. Masa-masa lalu kita ada buat dosa. Allah. Maka dia kata nas tentang pembebasan dosa-dosa dengan sebab berbagai musibah banyak. Di antaranya katanya Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'atun atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih daripada Imam Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud musibah dan bala akan sentiasa menimpa orang-orang mukmin. Musibah dan bala akan sentiasa menimpa orang-orang mukmin, lelaki maupun perempuan, sama ada pada dirinya. Musibah ni akan jumpa kita. Kalau tidak, lelaki perempuan akan kena. Kalau tidak pada dirinya, kata Nabi SAW, anaknya. Diri dia tak ada, okey alhamdulillah, steady, semua okey, sakit tak ada. Allah uji anak sakit pula. Allah SWT. Allah uji dengan anaknya yang sakit. Anak dia okey, alhamdulillah sihat semua okey, tak ada masalah. Maka dia uji dengan hartanya pula. Kereta dia pula sakit je. Hari ni masuk hospital, dia bawa rosak. Minggu depan pula masuk hospital lagi, steering rack pecah pula. Sakit je kereta. Tu harta tu. Jadi maknanya ada je ujian tu Allah Ta'ala beri. Sehinggalah kata Nabi SAW, ia menemui Allah dan tiada lagi di atasnya sebarang kesalahan, ini sebarang dosa. Sehinggalah di hadapan Allah Ta'ala nanti, Allah Ta'ala hapuskan dosa dia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi musibah ni Allah nak hapus dosa kita, Allah nak padam, nak delete dosa-dosa kita. Itulah dalam bulan Ramadan Mubarak ini, kebetulan kita berada pada pertengahan fasa. Mintalah pada Allah Ta'ala ampun dosa. Minta ampun. Nangislah kepada Allah Ta'ala. Nangis, tak ada masalah, nangis kepada Allah. Adik-adik nangis. Masing-masing nangislah di tingkat sembahyang kita kan. Doa semua-semua, Allah ampunlah dosaku ya Allah. Kalau anak aku ni ya Allah tak dengar kata, Allah mungkin tak ada salah aku, dosa aku dulu ya Allah, dengan ibu ayah aku dulu ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Janganlah sebab dosa aku ya Allah kau menjadikan anakku pula berdosa ya Allah. Kita kata gitu kan, doa semasa diuji tuan-tuan kan, ibu ayah yang dimaksud sekalian. Kita begitulah ada ujian adik kali kita minta pada Allah Ta'ala, Allah ampun dosa abang-abangku ya Allah kan. Berilah kebaikan kepada abang-abang kakak-kakak, mintalah kepada Allah Ta'ala. Terutama paling dekat nak buka puasa tu kita himpun kan, sebab tu kita di masa madrasah nasi dah hidang kan. Nasi dah hidang macam anak saya kata, Allah pada kata ya 6 suku dah kena duduk kat dewan makan. Nasi semua dah ada dah. Alun jadi geram nak tengok nak makan je. 6 suku disuruhnya lepas Asmaul Husna, zikir, munajat, habis zikir lah. Tengok temikai dah geram. Awal kan, tu awal lah. Memanglah sekolah kan ramai bila ramai gitulah. Jadi kita ni yang di rumah ni kan tengok lagi 10 minit tengok ada SOS tu mari mengaji tu kan, ada ustazah ni yang dora tu. Waktu ada ustaz tu kadang ada syekh imam masjid negeri. Apa cara tak saya pun tak ingat. Sambil dia dengar tu kita duduk dengan anak kita di meja makan. Jadi gitulah istighfar penting, istighfar kepada Allah Ta'ala. Doa lah dalam bahasa Melayu pun tak apa kan. Nak ngomong Jawa pun silakan. Allah tu maha mengetahui. Minta pada Allah. Terutama minta ampun pada nenda-nenda kita, almarhum nenda-nenda kita, bapa kita, ayah kita, ibu kita, almarhum dosa-dosa kepada almarhum guru-guru yang pernah mendidik kita, guru-guru kita yang masih ada. Apatah lagi dosa-dosa yang ada pada kita minta pada Allah Ta'ala. Kita tak tahu sama ada hari pertama Allah terima doa kita tak tahu. Boleh jadi hari kedua, boleh jadi hari kini 13, kerana hari ni lapar sangat, letih sangat. Kita pun walaupun dalam keadaan letih, kita terus istiqamah berdoa pada Allah. Rupanya waktu letih ni Allah Ta'ala suka nak dengar kita berdoa, Allah terima doa kita hari 13. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana kita nak tahu? Sebab itulah jangan kita pandang remeh pada amal yang kecil, iaitu doa. Kerana kita tak tahulah amal yang kecil ni lah sebab kita masuk syurga. Kata Nabi SAW, ada seorang sahabat berbahagia di syurga kerana apa? Kecil je amalannya. Kerana dia mengalihkan rintangan di tengah jalan.
Ada rintangan tengah jalan, dia pun alih berhenti parking kereta, tapi dia pun alih kayu, contohlah. Allah bagi syurga pada dia. Dia pun tak sangka dapat syurga pasal itu. Apatah lagi diceritakan oleh Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ketika mana Rasulullah Muhammad murid kepada Hujatul Islam bercerita mimpi kepada Hujatul Islam. Bercerita tentang apa? Cerita tentang aku lihat guruku yang mulia gembiranya sungguh dalam syurga. Apa amalan tuan guru? Ini cerita mimpi, ini mimpi para awliya. Katanya Hujatul Islam, Allahu Akbar, Allah tidaklah redha kepadaku dengan amalan yang besar. Hujatul Islam besar, amalan banyak. Sekarang kitab Ihya Ulumuddin, Al-Arba'in fi Usuluddin, banyak kitab Hujatul Islam. Tetapi dia kata Allah redha pada satu perkara, iaitu aku mengikhlaskan hatiku. Ketika mana sedang aku menyiapkan kitab Ihya Ulumuddin, aku sedang menyelup mata pena ku dalam lawak zafran, maka aku angkat pena itu, lalu datang lalat menghinggapnya. Kerana lalat tu haus sangat, dia hirupnya lawak zafran itu. Aku biarkan aja. Rupanya ikhlas itulah Allah bagi syurga pada aku. Allahu Akbar. Sebab itulah kita diajar supaya jangan kita ini orang Rasulullah Muhammad berlebih kurang mengabaikan amal-amal yang kecil. Kadang kita tak tahu. Kadang-kadang amal kita bagi 2 potong kuih kuih lapis pada jiran kita berpuasa. Itu Allah Taala terima. Kan? Kuih lapis bila bagi kuih lapis, jiran tengok, oh ini kena balas ni. Bagi kek KLCC. Rupanya kuih lapis dapat syurga, KLCC tak dapat. Pasal ada niat nak berlawan. Ada niat nak berlawan. Sebab tu bila kita nak beri sedekah, jangan nak berlawan. Kita yang terima pula 2 ketul aja. Aku anak 6 orang ni. Jangan cakap banyak. Dia bagi 2 ketul, ambil je lah 2 ketul. Terima kasih. Makanlah. Ada asbab 2 ketul itu. Nabi cerita kepada kita orang Rasulullah Muhammad peristiwa tentang tamat, sebelah tamat. Seorang sahabat ini orang Rasulullah Muhammad ketika mana sedang sakaratul maut, dia kata ambillah semua. Sahabat yang ada ni pada Nabi SAW kata, apa ya Rasulullah? Sahabat ni ambillah semua. Sampailah dia kembali ke rahmatullah. Selesai urusan jenazah, sahabat tanya, ya Rasulullah, sahabat kita tadi kenapa sebut ambillah semua ketika sakaratul maut? Ingatkan suami nombor tu kan? Nombor semua sahabat Nabi kan? Kata Nabi SAW, ketika mana sedang sakaratul maut, Allah buka hijab dia. Allah tunjuk amal mana yang Allah terima. Ketika mana sahabat ini dalam ketika berpuasa kan, nak berbuka puasa, dia ada hanya sebiji kurma je, tamat. Ketika itu Yusuf Tayyub tak ada lagi. Dia ada sebiji tamat je orang Rasulullah. Dan ada air segelas. Ketika nak buka puasa, datang seorang minat du'afa wal masakin. Allah Tuhan, aku ni dah berapa hari tak makan. Kawan tu ada duit tamat dia. Katanya sahabat Nabi ni, kata Nabi SAW, sahabat ini dibelahkan tamannya dulu. Tak apalah, kamu ambil sebahagian, aku makan sebahagian. Allah Rasulullah Muhammad. Ketika mana sedang sakaratul maut, Allah Ta'ala tunjuk amal itulah Allah terima. Dia kata kalaulah dia tahu Allah terima amal itu, ambillah semua kurma tu. Aku tak makan pun tak apa. Inilah nak ceritanya tuan ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyaknya musibah ini memiliki hikmah yang tersendiri. Sebab itulah kita kena banyak sabar istighfar. Bila diuji tu, banyakkan ikut bendahara kata ada hikmahnya. Bolehlah kita beramal lepas ni. Boleh. Bila ada orang cerita ya ada hikmahnya tu. Orang cerita pasal hal orang daripada kita jangan nak kasi tambah. Yalah betul lah si anu tu gitu. Kita ni berpuasa kena jaga telinga, kena jaga mulut kita, lisan kita. Kita memanglah susah bulan puasa ni banyak ujian. Betul Itu ada dia. Di gombak di gombak tu bila azan awal 3 minit. Marah orang si gombak batal puasa dia, bayangkan 14 jam bertahan. 3 minit dia gagal. Bila tu sial dia. Bila tu kan sengaja pun dia masuk tandas lagi masjid tandas tengok ada lipat macam musuh sayur kurma dia kata. Dia tak boleh tahan dia pun asal. Itu saya tambah lah, tak ada cerita tu. Yang ceritanya memang Allah Ta'ala uji kita. Bulan puasa ni memang macam-macam ujian. Tengok selipar kuning dalam tandas macam jagung bakar tu. Kat masjid kan, masuk tandas masjid tu kan ada selipar kuning, ada hitam sikit kan. Jagung bakar sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ujian Ramadan lah. Jadi kita kena
Kalau kita diuji, kita sabarlah. Sabar. Dan kita amalkan sebagaimana doa Nabi ajar. Ketika mana Ummu Salamah dia mengadu pada Nabi berkenaan kewafatan Abu Salamah. Nabi kata, sabarlah wahai Ummu Salamah, amalkanlah doa Allahumma jurni ataupun Allahumma ajurni fi musibati wa lufli khairan minha. Ya Allah, lindungilah aku daripada musibah ini, gantikanlah yang lebih baik daripadanya. Berkat Ummu Salamah amal doa Nabi ajar tu, apa jadi pada Ummu Salamah? Diangkat sebagai isteri Nabi SAW. Jadi si Nabi pula dia. Itulah Allah Ta'ala ganti lebih baik. Begitu kita juga kan, kita adik-adik kan, yang biasalah bila dah ramai ni kan, kita nak keluar ada program, tiba-tiba cari serban kita tak jumpa. Sabarlah, sabar kita tu, kita baca doa tadi tu Nabi ajar. Rupa-rupanya Ustaz Tamizi nak belikan kita serban baru dari Yaman, cantik pula tu. Allah SWT. Contohlah, contoh. Kita kan para imam di masjid biasa hilang selipur tau. Dia masuk ke imam masjid ni selipur Nabi berkat. Jadi kita sabarlah, sabar. Baca doa orang senang balik terpaksa pinjam selipur tanda masjid. Tak kira ayah. Saya itu hari pantai rumah tu sabarlah. Boleh jadi pakcik nak buat surprise. Baki-baki duit Aisyina banyak lagi kan. Orang senang Muhammad dapat hantar kan, berat 3 kilo orang senang Muhammad. Tahu kan? Ini semua hikmah Jadi musibah ni kena banyak sabar Allah Ta'ala uji kita dengan anak yang nakal-nakal Jangan kita mulut ringan sangat. Saya selalu cakap dengan mak saya mak jangan doa yang bukan-bukan Aku juga berlaku pada anak-anak mak, doa yang baik-baik saja. Mungkin satu hari nanti Allah buka hijab semua anak jadi baik. Inilah kita kena pesan kepada mak-mak ni, jangan ringan sangat. Ayah-ayah lagi, ayah-ayah ni hari Jumaat tu jangan lupa doa. Kerana dikatakan oleh Syekh kita, doa yang untuk baik ni bapa ada pada bapa. Doa yang baik-baik. Sebab tu hari Jumaat duduk antara dua khutbah tu, bapa jangan tidur hari Jumaat. Minta pada Allah yang baik-baik, kerana doa itu sangat mustajab. Tapi doa yang buruk ni mak cepat. Sebab tu mak jangan doa yang buruk. Bapa ni tak jadi. Tapi kalau bapa doa baik-baik jadi tu. Itulah Allah Ta'ala beri kelebihan. Jadi yang baik itu semua daripada Allah Ta'ala. Yang kurang kelemahan saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada salah bicara, terima kasih kepada pihak At-Tafiz Al-Muhammadiyah. Kerana suri saya minta maaf juga, tempoh hari dah jadi datang tazkirah Ramadan tak jadi pula Orang senang malu saya kata Tamizi bukan sebab apa, sebab bila saya sampai rumah ayah saya kata malam ni naik tazkirah surau. Saya nak jaga hati ayah kan, jaga hati kawan. Saya utama ayah saya lah. Kawan-kawan ni kita belanja di channel pun boleh settle lah. Kalau ayah tu takut panjang, terasa wah takut kita kan. Jadi yang baik itu dari Allah Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim bersama bermunajat pada hari ini. Allah Ta'ala pun menerima doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farid ummati sayyidina Muhammad. Qul adilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami dalam menjalankan urusan agama kami. Elokkanlah urusan dunia kami yang padanya tempat kami mencari kehidupan. Elokkanlah urusan akhirat kami yang padanya tempat kami kembali untuk selama-lamanya. Jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan kepada segala kebaikan kami ya Allah, dan jadikanlah kematian kami sebagai ketenangan kepada kami dan segala kejahatan. Sesungguhnya kami ingin kembali kepadamu ya Allah dengan jiwa yang tenang ya Allah, itu dengan qalbin salim. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, janganlah kau jadikan Ramadan ini yang terakhir buat kami ya Allah. Temukanlah kami nanti dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Tapi seandainya kau takdirkan ya Allah, telah kau tulis inilah Ramadan terakhir buat kami ya Allah, maka jadikanlah puasa kami ini sebagai puasa yang kau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini paling berarti penuh dengan cahaya iman, menerangi kegelapan hati kami menuju redha serta kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami tahun ini ya Allah dengan Lailatul Qadar. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dapat beramal pada malam Al-Qadar. Ya Allah, terimalah amalan kami walau sekecil mana pun ya Allah, terimalah ya Allah.
Terimalah taubat kami ya Allah, di mana juga kami bermohon ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah, dan ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, dan amankanlah kehidupan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu yang maha luas nikmat-Nya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.